Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sehat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang sudi, sebelum kita menjangkau ke tahun baru, korang boleh tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang takkan terlepas guys. Sempena kita dah lagi berapa hari je dah nak menjangkau ke tahun 2023. Malam ni aku bawakan khas kisah yang berlaku kepada Aman sewaktu dia tinggal di kampung. Aman dikatakan seorang remaja kampung yang cukup nakal, tetapi dalam kenakalan si Aman ni turut mempunyai hati yang baik guys. Dan tak nak lengah masa, sebelum kita mulakan dalam kisah Aman, sebelum kita berhibur bersama-sama, aku nak ingatkan yang Zaf Channel sudah ada Telegram group. Kalau korang sudi, kalau korang nak chat dengan Zaf ataupun nak kirimkan kisah-kisah seram, pengalaman seram korang dah tak perlu email dah. Korang boleh join grup Telegram yang Zaf baru buat. Link ada dekat bawah. Cepat-cepat join, kita boleh bermesra dekat situ sesama geng puaka sekalian. Dan insya-Allah kita akan berkembang menjadi satu keluarga geng puaka yang ceria guys. So tak nak lagi masa, kita teruskan dalam malam puaka. Malam puaka yang terakhir untuk tahun 2022 guys. Putih-putih melati, merah-merah delima. Siapa yang baik hati pasti ku terima. Aman. Oh, oh, oh. Aman. Putih-putih melati. Rahman Mutalib. Merah. Engkau ni. Engkau nak apa si Putang? Daripada tadi panggil nama aku. Apa hal? Tak adalah Aman. Ini, you asyik nyanyi saja. Saya tahulah you suka itu melati. Tapi malam ni, kenapa kita buat ni? Kenapa you tiba-tiba pakai warna hitam pula? Apa plan you? You pun tak ada bagi tahu I pun. Alah, relax lah. Adalah sebab ini. Kau nampak kan? Alah, macam tak biasa pula aktiviti. Memanglah, kan malam ni kita nak menyakat orang. Aku ni cilok tudung mak aku. Sebab apa? Sebab malam ni aku dah tak nak jadi Pontianak dah. Malam ni aku jadi hantu raya. Aku duduk atas pokok macam biasalah. Aku duduk atas pokok, aku pun segah lah orang. Barulah best. Kau tak payahlah nak suspense sangat. Tengok aku pakai macam ni kan. Alah, biasalah kita. Lepas tu, kenapa? Kau tanya aku kenapa kau kena pakai macam ni? Yalah, kenapa saya kena pakai ini baju Cina? Selalu you suruh saya pakai telekong punya. Bukan selalunya kalau kita sakat orang kampung, kita jadi hantu lompat-lompat itu macam ke? Apa hal malam ni saya kena pakai baju Cina pula? Gongsi facai lama lagi tau, Aman. Apa you punya plan? Nanti kejap kau orang kampung nampak. Tak ada, seram lah. Kenapa you suruh saya pakai ini? Sabarlah Zifutang. Malam ni aku nak buat special sikit. Sebab orang dah kenal kita dah Pontianak. So malam ni aku cilok tudung warna hitam ni, aku jadi hantu raya. Engkau, cantik dah ni. Kau pakai baju Jongsam Cina macam ni. Sebab malam ni kau ada watak baru bro. Malam ni engkau duduk kat kubur. Aku nak kau jadi hantu Cina. Kejap kan, kalau kau nampak orang masjid lalu ke apa, tudung ni, kau nampak orang masjid lalu ke, kau lompat lah, kau tangan straight macam tu, kau lompat kan. Aku nak biar penduduk kampung ni takut tengok kita. Lagi-lagi pula bila tengok ada pula hantu Cina dekat kubur, lagilah dia orang takut. Tak payah kubur Cina pun, kubur Islam pun boleh. Engkau ni kira hantu Cina mu'alaf lah. Lebih kurang macam tu lah. Dah, tak nak cerita banyak. Sekarang ni pun dah nak pukul 8 dah ni. Kejap kan orang dah solat isyak, dah habis apa semua. Jom kita standby. Sekarang kita gerak. Cantik dah ni kau pakai macam ni. Ingat tau plan kita nak menyakat orang kampung. Kau jangan main-main. Aku dah praktis lah tadi.
Itulah perbualan di antara Aman ataupun rancangan di antara Aman dan juga kawan baik dia yang berbangsa Cina, Zifutang ni. Ada sahaja planning ataupun rancangan dia untuk menyakat, untuk menakut-nakutkan penduduk kampung dekat situ. Lagi-lagi pula apabila ada makcik-pakcik yang baru balik daripada masjid ke, ada pakcik yang melepak kat kedai kopi sampai lewat malam ke, akan terkena gangguan. Bukan gangguan pun, akan terkena hianat yang dilakukan oleh Aman dan juga Zifutang ni. Ada masanya Aman ni akan menyamar jadi Pontianak panjat pokok. Ada masa pula Zifutang ni pun boleh tahan juga menyamar, sanggup pergi ke kubur semata-mata untuk menakutkan penduduk kampung. Dan disebabkan perangai dua ekor mangkuk ayun ni lah, beberapa kali Aman ni pernah juga terkantoi ataupun dimarahi oleh kedua ibu bapa dia. Walaupun Aman ni rapat dengan mak dia, tetapi adalah satu masa, semasa Aman ni dengan Zifutang ni menyamar jadi seekor Pontianak panjat pokok durian yang ada kat kampung tu. Dan sewaktu penduduk kampung semua tengah balik daripada masjid, dah lepas solat isyak dengan tazkirah apa semua, berjalan dekat area dusun durian tu, tiba-tiba daripada atas pokok tu Aman dan Zifutang ni terus melompat dan menggayakan seolah-olah seekor Pontianak. Macam tu kan. Dan malang tak berbau, orang yang dia takutkan tu kebetulan bapak si Aman ni sendiri. Lalu apabila bapak dia tengok, Aman, apa yang kau buat ni? Ya Allahu Akbar. Terus dimarahi oleh bapak dia sehingga kan bapak dia sanggup ikat Aman ni dekat pokok rambutan yang penuh kerengga untuk mengajar si Aman ni. Tetapi Aman dan Zifutang ni biasalah, dua remaja yang cukup terkenal dalam perangai lahanat diorang, asyik mengganggu penduduk kampung sahaja, asyik menakut-nakutkan penduduk kampung. Walaupun telah dimarahi banyak kali oleh bapak si Aman ni, tetapi itu tidak mengubah pendirian si Aman sebagai penghuru hara kampung. Bagi dia, dia perlukan sokongan, dia perlukan attention, perhatian daripada penduduk kampung. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab apabila setiap kali Aman ni dimarahi oleh bapak dia, mak si Aman ni akan backup anak dia. Mak dia akan cakap, abang, dahlah bang, biarlahkan si Aman tu, dia bukannya mengganggu penduduk kampung sangat pun. Alah, dia nak menakut-nakutkan je, itu kan gurauan. Tetapi bapak si Aman ni tetap bertegas, bagi awak gurauan, bagi saya ini adalah maruah keluarga, awak tahu tak? Lagi-lagi pula dia tak bagi tahu saya yang dia nak buat, dia nak menyamar jadi seekor Pontianak tu. Dahlah pada masa dia takutkan saya tu, saya baru je lepas belagak dengan Tok Imam yang saya ni memang pakar dalam merawat orang kena rasuk lah apa semua. Saya baru je cakap kat Imam tu, kalau Pontianak dengan jin jumpa dengan saya ni, mesti diorang cabut lari. Dan tiba-tiba anak kita daripada atas pokok dengan kawan baik dia si Cina tu pun melompat. Manalah tak menggelupur saya, hampir tertanggal ni saya punya kain pelekat ni. Malu saya. Aman, kau berhenti buat benda-benda mengarut ni. Tetapi Aman cakap dekat bapak dia, ayah, sambil berlinangan air mata ni, ayah, kenapa ayah nak stop cita-cita Aman? Ayah pun bukannya memberi perhatian ke Aman. Aman ni sunyi, dah lah tak ada adik-beradik. Ayah tak nak bermain dengan Aman. Ayah tak nak hiburkan hati Aman. Sepatutnya tengok macam penduduk lain, tengok macam anak jiran tu. Ayah dia dukung dia, ayah dia main tolak-tolak dia. Tetapi inilah jawapan bapak si Aman. Aman, anak jiran tu umur dia baru 7 tahun. Memanglah boleh bapak dia dukung. Engkau ni dah 22 tahun. Kurang hajar betul kalau kau nak suruh aku dukung. Patutnya engkau yang dukung aku. Kalau aku dukung kau, esok lusa silap-silap mati aku, kau tahu tak? Sekarang ayah tak kisah. Daripada kau memalukan keluarga macam ni, kalau kau terus dengan kelakuan kau, better kau keluar daripada kampung ni. Sehingga begitu sekali bapak dia tak suka dengan apa yang Aman anak dia ni buat. Dah menakut-nakutkan penduduk kampung. Dan kemuncak kebencian penduduk kampung terhadap Aman ni makin meninggi apabila dikatakan berlakunya satu kejadian. Aman dan Zifutang ni tak habis-habis. Diorang nak upgrade lagi. Diorang nak lagi, kalau dah tambah takut tu, diorang nak lagi menakutkan penduduk kampung. Sehingga bagi diri aku sendiri, apa yang Aman dan Zifutang buat memang satu benda yang patut
patut dicegah dan patut dibenci oleh penduduk kampung. Dikatakan adalah satu hari salah seorang penduduk kampung yang bernama Pak Cik Ahmad telah meninggal dunia. Jadi beramai-ramailah penduduk kampung pergi ke rumah Pak Cik Ahmad ni untuk membacakan tahlil, membacakan Yasin. Dan majlis tahlil tu turut dihadiri oleh Aman dan juga kawan baik dia Zifutang ni. Walaupun Cina pun tetap pergi untuk ziarah Pak Cik Aman ni. Tetapi apa yang penduduk kampung tak tahu, sebenarnya Aman dan Zifutang ni ada perancangan diorang sendiri. Sewaktu jenazah tu berada di kawasan atas rumah, Aman dan juga Zifutang ni secara perlahan-lahan pergi ke bawah rumah Pak Cik Ahmad ni. Rumah Pak Cik Ahmad ni kayu. Dekat area bawah tu boleh nampak jenazah yang dibaringkan dekat beranda rumah tu. Lalu sewaktu orang tengah baca Yasin tu, secara perlahan-lahan Aman dan juga Zifutang telah pun berada di bawah rumah Pak Cik Ahmad. Mereka berdua ambil 2 batang kayu, lalu secara perlahan-lahan memasukkan di antara celah-celah rumah Pak Cik Ahmad tu. Lalu mereka pun menolak kepala jenazah Pak Cik Ahmad daripada bawah rumah tu. Jadi bila dah kayu tu menolak kepala jenazah Pak Cik Ahmad daripada bawah rumah, manalah jenazah tu dalam keadaan baring, kepala dia dah mula naik dah, seakan-akan jenazah tu nak duduk. Bila penduduk kampung nampak jenazah Pak Cik Ahmad ni tiba-tiba bangun, bertempiar semua lari. Dikatakan, "Ya Allah, jenazah Pak Cik Ahmad nak duduk. Jenazah Pak Cik Ahmad dah hidup balik." Boom, bertempiar semua orang lari. Manakala bapak si Aman ni dah tahu dah, tak mungkin jenazah Pak Cik Ahmad ni boleh hidup kembali. Ini tak lain tak bukan, mesti kerja lahabau 2 ekor. Termasuk anak aku tu, diorang dah mula membuatkan penduduk kampung dah mula takut dah. Lalu sebaik saja Aman ni dah berjaya dengan planning dia. Dia dengan kawan baik dia Zifutang ni pun dah gembira apa semua. Pada belah petang tu Aman pun pulang ke rumah. Dan pada masa itulah bapak dia dah tak cerita banyak dah. Dah tak ada nak halau dia dah. Terus tangan 5 jari ni pelempang kepala si Aman ni dengan sekuat yang boleh. Berputar si Aman ni. Lalu Aman pun cakap kat bapak dia, "Ayah, lain kali cakaplah dulu. Kenapa terus lempang Aman? Apa dosa Aman?" Terus bapak dia cakap kat Aman, "Engkau tak payah nak berlakon sangat Aman. Ayah dah tak makan dah dengan lakonan kau. Sampai hati kau, ini adalah sesuatu yang melampau Aman. Pak Cik Ahmad tu dah meninggal dunia. Kenapa engkau nak buat benda terkutuk macam ni? Kadang-kadang ayah pun terfikir, kenapalah aku dilahirkan seorang anak macam kau ni, memalukan keluarga aku. Aman, ini last warning, amaran terakhir ayah kasih kat kau. Kau jangan lagi buat perkara yang memalukan keluarga ni. Kalau engkau nak mak dan ayah tak restu kehidupan kau, kau cubalah buat. Sekarang ni kau jangan cerita banyak, kau pergi masuk bilik. Sebelum gua marah lulu masuk bilik." Bapak dia dah jadi gangster dah tak boleh bendung dah. Manakala mak si Aman ni masih berlembut lagi. Mak dia dah menangis-nangis dah tengok anak kesayangan dia si Aman ni dilempang, dimarahi oleh suami dia. Mak si Aman ni cuba pujuk si Aman, tetapi Aman ni terus memberontak dalam diri dia. Mak bapak dia tak sayang dia. Mak bapak aku pun benci aku. Apa salah aku? Apa dosa aku? Dah penduduk kampung penakut. Dah penduduk kampung ni terlalu taksub dengan hantu, dengan cerita-cerita tahyul. Aku menjalankan tugas aku untuk menyedarkan penduduk kampung. Takkan diorang tak faham? Itulah yang dipikirkan oleh Aman pada masa tersebut. Dan sejak kejadian itulah Aman dan Zifutang amat dibenci oleh penduduk kampung, sehinggakan ada penduduk kampung yang setiap kali jumpa Aman dengan Zifutang ni akan terus memaki diorang, dan ada juga yang melontarkan selipar dan juga batu tanda protes, tanda membenci. Penduduk kampung siap kalau boleh, kalau Aman dan Zifutang ni keluar daripada kampung ni, kemungkinan kampung kita akan lebih aman.
Tetapi apa yang korang perlu tahu, kenapa Aman ataupun nama sebenar dia Rahman Muttalib ni sanggup membuat penduduk kampung membenci diri dia, sanggup menyakap penduduk kampung dengan sebegitu teruk, adalah kerana Aman ni telah terpikat oleh anak makcik Rokiah yang bernama Melati. Daripada dulu lagi, Aman ni cukup sayang dan cukup suka kepada Melati ni. Tetapi disebabkan perangai dia, disebabkan dia suka menyakat penduduk kampung dekat situ, lalu hubungan di antara Aman dan juga Melati ni tidak direstui oleh keluarga Melati. Pernah juga Aman ni duduk berbincang dengan Melati. Dia cakap yang penduduk kampung benci dia, dia cakap yang penduduk kampung memang daripada dulu tak suka dia. Tetapi Aman turut dinasihat ataupun turut dimarahi oleh Melati. Melati cakap dekat Aman, "Baby, apa ni baby? You cakap you sayang I. Kenapa you buat semua penduduk kampung benci kat you? I sedih lah. I tak sanggup lah tengok my darling ni asyik kena teruk je, kena maki kan. You tak sayang I ke?" Lalu Aman pun cakap kat Melati, "Melati, my love, kesayanganku, jangan cakap macam tu. Apa yang I buat ni adalah semata-mata I nak perhatian you. Kalau tak, mak bapak you manalah boleh terima I. Diorang tak pandang pun I. Bukan I nak cakap lah, tetapi keluarga you teramat memandang harta, you tahu tak?" Terus Melati ni cakap dekat Aman, "Aman, baby sayang, kenapa you cakap keluarga I macam tu? You tahu tak, kalau you hina keluarga I, itu bermaksud you hina I juga. Sekarang ni, hubungan kita ni macam mana kita nak teruskan kalau mak bapak I pun dah tahu perangai you. Mak bapak I pun tak suka dengan apa you buat. Lagi-lagi pula, kalau you nak berkahwin dengan I, you kena berusaha lah. Ini you dengan tak ada kerja, dengan suka menyakat orang. Tetapi you nak I yang gorgeous ni. Dah macam mana baby? I tak boleh lah. Berapa lama lagi I kena tunggu?" Lalu Aman pun terus memujuk si Melati ni. Tetapi semuanya telah terlambat. Apa yang Aman tak sedar, walaupun mereka sedang dilamun cinta, Aman ni cukup menyayangi si Melati ni, tetapi oleh kerana Melati ni telah pun berusia 25 tahun pada masa tersebut, lalu mak bapak si Melati ni, makcik Rokiah ni pun telah tunangkan si Melati ni dengan seorang jejaka kampung yang aku boleh cakap dia anak kepada ketua kampung. Jadi bila dah nama pun anak ketua kampung, bab duit ni jangan cakap lah. Memang orang cakap pemuda harapan kampung. Kaya raya apa semua. Lalu Melati pun telah ditunangkan dengan seorang jejaka yang cukup Aman tak suka, bernama Zakaria. Zakaria ni sewaktu pertunangan dia di antara dia dengan Melati, selesai saja majlis pertunangan tu, dia sendiri sanggup pergi ke rumah Aman semata-mata nak cakap depan muka Aman, Aman, sekarang ni Melati milik aku Aman. Engkau tak tahu ke? Aku baru balik daripada rumah makcik Rokiah. Ni kau nampak ni? Aku dah tunang lah dengan Melati. Aku dah tunang dengan Melati. Aku dah tak nak tengok kau rapat dengan tunang aku. Sekarang ni, kalau kau bila yang kau nak berambus keluar daripada kampung ni jangan cakap aku je. Jangan cakap mak bapak Melati tak suka kau. Aku pun naik menyampah lah sebelum aku perembat muka kau. Better kau keluar lah daripada kampung ni. Lalu sambil gelak ketawa ceria macam tu, si Zakaria ni pun berlalu pergi. Dan alangkah terkejutnya Aman ni, dia tak sedar pun yang sebenarnya dalam menahan marah, dalam menahan sedih, air mata dia dah berlinangan dah. Air mata Aman ni dah mula menitis-nitis dah. Dalam hati Aman, why? Kenapa? Kenapa kau kahwin dengan Zakaria Melati? Kenapa kau hianati cinta kita? Kenapa engkau tak tunggu aku? Engkau janji apa pun terjadi, kita hidup semati, sehidup semati. Salah juga cakap pun. Kenapa? Lalu apabila tengok keadaan Aman begitu sedih, mak si Aman ni pun cubalah memujuk si Aman ni. Mak si Aman cakap, "Aman, kau kena redha. Anak mak kuat. Jangan sedih nak.
Nak, jangan sedih. Ini semua dah takdir. Jodoh tu semua di tangan Allah. Kita mampu merancang je. Anak mak jangan sedih ya. Tak apa. Nanti mak kahwinkan kau dengan orang kaya kampung ni. Tak apa nak. Bunga bukan sekuntum. Kumbang bukan seekor. Sabar ya nak. Terus dipujuk oleh mak si Aman ni. Dan sejak pertunangan di antara Melati dan Zakaria ni, hidup Aman dah mula berubah dah. Daripada seorang yang suka dengan kawan baik dia Zifutang ni, suka menyakat, suka menakutkan penduduk kampung, Aman ni lebih suka duduk bersendirian, kurung diri dia di dalam bilik disebabkan dia masih tak boleh terima bahawa kekasih hati yang sekian lama dia cintai, yang sekian lama dia sayang dengan sepenuh jiwa dan raga telah menjadi tunangan orang. Lagi-lagi pula tunangan kepada Zakaria, orang yang paling dia tak suka. Lalu Aman pun dalam masa dia cuba menahan kesedihan dia tu, dikatakan selepas sebulan pertunangan di antara Melati dan juga Zakaria, telah berlaku satu kejadian yang amat menyeramkan dan agak misteri. Bukan sahaja buat diri Aman, tetapi turut dirasai oleh tunang si Zakaria, iaitu Melati, guys. Sejak pertunangan di antara Melati dan Zakaria, hidup Aman seperti yang aku katakan tadi telah berubah daripada seorang lelaki yang suka menyakap penduduk kampung, seorang yang ceria, berubah kepada suka kurung diri, asyik bersedih, kadang-kadang makan pun tak nak, sehingga itu telah menyebabkan kedua ibu bapa si Aman ni dah mula risau dah tengok keadaan si Aman ni. Dan nak bertambah teruk, Aman yang dahulunya sering menyamar jadi hantu, jadi pontianak, pocong, hantu raya, sekarang ni Aman pula yang terkena gangguan. Dikatakan sejak pertunangan di antara Melati dan Zakaria, Aman pun tak tahu kenapa dia kerap kali bermimpi. Dan dalam mimpi si Aman ni, dia didatangi oleh seorang perempuan yang muka teramat menakutkan. Yang pada awalnya dalam mimpi dia tu, muka perempuan ni adalah kekasih hati jantung dia, iaitu Melati. Tetapi makin susuk tubuh perempuan ni mendekati dia, muka yang daripada cantik, yang daripada kekasih hati dia, berubah kepada seorang nenek yang teramat menakutkan. Dan bukan hanya sekali sahaja Aman ni bermimpi yang sama, berulang-ulang kali. Dan dalam mimpi dia tu, perempuan tua seakan-akan nenek kebayan ni ada menyampaikan satu pesanan buat Aman. Nenek ni cakap, Aman, aku tak nak engkau ganggu Melati. Sekarang ni aku tak nak engkau hancurkan kehidupan Melati. Kalau engkau berdegil, aku akan memusnahkan seluruh keluarga engkau. Jangan engkau dekati Melati. Jangan engkau dekati Melati. Dan setiap kali Aman bermimpi tentang nenek tua yang menakutkan ni, selepas saja nenek tua ni dah tinggalkan pesanan ataupun dah tinggalkan peringatan untuk si Aman ni, Aman akan terjaga dalam keadaan berpeluh dan terkejut. Dia tak tahu apa yang menyebabkan dia mengalami mimpi-mimpi yang agak menakutkan. Dan nak bertambah teruk, tadi dah teruk dah, daripada mimpi, sekarang ni nenek yang dia selalu nampak dalam mimpi dia tu dah berani memunculkan diri dia di dalam bilik si Aman. Dikatakan pernah juga Aman ni tengah lepak dalam bilik dia, tengah bermain gitar, orang cakap fras menonggeng lah, tengah nyanyi lagu jiwang apa semua. Secara tiba-tiba daripada arah tingkap bilik si Aman ni, dia tiba-tiba nampak satu susuk tubuh nenek tua yang datang sambil menari-nari, seakan-akan tengah enjoy dengan petikan gitar yang Aman ni main. Dan muka nenek ni dalam keadaan tersengih, rambut menggerbang, hanya memandang Aman ni di dalam bilik yang tengah bermain gitar tu. Dan nenek ni sempat ke kiri ke kanan, dan kadang-kadang nenek ni siap angkat tangan lagi. Oh yeah,
Oh yeah, one more song. Macam tu. Dan Aman apabila dah tengok nenek ni, ada juga Aman ni seakan-akan histeria. Pernah juga Aman ni beberapa kali menjerit dengan begitu kuat, dan itu telah menyebabkan mak si Aman ni lagilah risau tengok keadaan anak dia kan. Dan macam mana Aman terkena gangguan, itulah yang terjadi kepada Melati. Melati juga telah dirasuk, telah terkena histeria beberapa kali, dan itu telah menyebabkan kedua ibu bapa Melati ni, bila dah tengok keadaan Melati ni yang dahulunya okey, yang dahulunya normal sahaja, dah terkena histeria beberapa kali, mak si Melati iaitu Puan Rokiah ni datang ke rumah si Aman untuk memberi amaran, sebab mak Melati ingat apa yang terjadi kepada anak dia berpunca daripada Aman. Lagi-lagi pula dia tahu perangai Aman ni memang cukup suka menyakat orang, memang cukup aku benci dengan perangai si Aman ni. Dan sebaik saja Puan Rokiah sampai dekat rumah Aman, terus dia menjerit-jerit dekat luar rumah, sehingga kan kedua ibu bapa si Aman termasuk Aman keluar daripada rumah seakan-akan tidak percaya. Lalu bapa si Aman pun cakaplah dekat Puan Rokiah, "Assalamualaikum Puan Rokiah. Sabar, awak datang rumah saya ni, awak menjerit-jerit ni kenapa? Benda sekarang boleh bincang. Apa kata kita masuk dulu, kita cakap elok-elok. Apa yang terjadi kepada Melati tu, saya tak rasa anak saya yang buat." Lalu Puan Rokiah pun terus cakap dekat Aman, engkau diam engkau, keluarga engkau dengan anak kau Aman ni sama je, 2 kali 5, 5 kali hui. Macam itulah, aku tak nak cakap lah, macam Azwar Ali punya cakap kan. Lalu Mak Rokiah ni terus memaki, Aman, aku tak tahu apa yang kau buat dekat anak aku, tetapi engkau ni memang macam setan, kau tahu tak perangai kau. Sebabkan kau lah yang tak suka anak aku tunangkan dengan Zakaria tu, engkau sanggup sihir anak aku. Aku takkan maafkan kau, aku takkan terima kau sampai aku mati. Aku takkan terima kau jadi ahli keluarga aku. Lalu Puan Rokiah lepaskan geram macam tu, dia pun pulang ke rumah dan jiran-jiran semua keluar, dan itu telah menyebabkan keluarga si Aman ni telah terkena fitnah, padahal Aman pun turut diganggu. Lalu bapa si Aman ni pun selepas dah diserang oleh Puan Rokiah, selepas dah malu dengan jiran-jiran semua dengar, bapa si Aman cuba mendapatkan jawapan, dan pada masa itulah Aman jujur. Aman cakap dekat bapa dia, apa yang terjadi kepada Melati tu sebenarnya turut terjadi kepada dia. Dia pun dah beberapa kali dah asyik kerap bermimpi nenek tua yang menakutkan, dah kerap kali dah ternampak penampakan nenek tua yang datang ke rumah dia, yang duduk dalam bilik dia. Lalu bapa si Aman ni pun terus cakap dekat Aman, sekarang ni apa yang terjadi ni ayah rasa disebabkan perbuatan kau dulu. Itulah kau suka sangat menyamar jadi hantu apa semua, sekarang ni sampai dah menyusahkan anak Puan Rokiah tu, sekarang ni dah sampai menyusahkan keluarga kita. Engkau ni memang betul lah cakap Puan Rokiah tu, engkau dengan setan. Kadang-kadang ayah pun confused, ayah tengok kau ni anak aku ke kau ni setan sebenarnya. Dan itu telah menyebabkan hati si Aman ni lagilah sakit. Bapa sendiri pun tak percaya aku, kurang ajar betul, apa salah aku sekarang ni. Dan Aman pun terus keluar daripada rumah pada malam tu, dan dia pun berjumpa kawan baik dia. Dan inilah perbualan di antara Aman dan juga kawan baik dia, Zifutang, guys. Tunggu jauh di kau pergi, berpisah untuk selamanya. Aman. Wah. Apa hal you? Mana you punya telekong? Mana you punya telekong, Ma? Saya sudah biasa tau. Syok pula lah jadi hantu Cina. Senang lah lompat-lompat kan. Mana kubur pula mahu kita pergi? Aman. Aman. Zifutang, cinta saya sudah tidak kesampaian tau.
Jangan cakap mak bapak saya tak percaya saya. Mak bapak Melati pun sudah maki saya tau. Diorang pun tak percaya saya tau. Saya banyak sedih lah sekarang. Apa yang patut saya buat? Saya tak boleh tengok keadaan Melati macam tu. You tahu tak? Saya pun teruk tau kena. Saya pun sedih tau. Macam betul-betul mau nangis, Ma. Aman, tak apa. You jangan sedih, Ma. Biarlah orang kampung mau cakap apa pun. Dia sudah benci kita, Ma. Sekarang ni, you jangan risau lah. Kata orang Cina, gongsi facai lah. Kita happy-happy lah. Sekarang saya kawan you, Ma. Saya percaya. Bukan sebab you lah. Itu Melati kena rasuk apa semua. You budak baik. Lagipun you pun jenis penakut macam saya. Mana berani itu nak jin, bela-bela jin semua. Tetapi Aman, saya ada satu akal lah. Sudah lama lah saya tengok ini orang memang busu punya orang lah. Itu Zakaria itu. Saya rasa dia punya kerja lah. Apa kata kalau you nak, nanti kita plan lah. Kita pergi rumah dia lah. Kita pun dah biasa sakit orang kan. Ini masalah you mau muncul jadi hero, Ma. Kita pergi rumah dia. Saya bukan fitnah, tapi katalah kan betul dia buat. Kita dapat bukti. Cukup lah. You puas hati, saya puas hati, Ma. Senang, Ma. Settle, Ma. Betul juga cakap engkau, Zifutang. Tak sia-sia lah aku ada kawan macam kau. Kenapa aku boleh tak terfikir kemungkinan ni memang kerja Zakaria lah. Aku dengar walaupun dia dah bertunang sama Melati tu, tapi kemungkinan sebab aku pun terkena tau. Boleh jadi, betul lah baru aku terfikir. Otak kau ni memang Cina pandai lah. Betul lah orang cakap. Orang macam kau yang botak-botak ni memang pandai lah. Genius lah kau. Boleh lah Zifutang. Engkau dah suggest ni. Nanti ada satu malam. Aku setujulah. Kita pergi rumah Zakaria. Aku rasa betul lah cakap engkau. Bila lagi aku nak jadi hero kampung kan? Inilah masa aku nak bersihkan nama aku. Alamak, memang smart lah. You punya brain. Tak sia-sia lah aku kawan dengan kau. Engkau dah naikkan semangat aku balik lah. Zifutang, nama pun dah macam Bobati punya company dah. Jomlah kita pergi. Kita set satu malam, kita gerak. Ini masa dia. Rahman Muttalib akan membongkar segalanya. Dan aku nak selamatkan kekasih hati aku. Genius lah kau. Kan saya sudah cakap, saya memang pandai punya, Ma. Alamak. Sebab tu rambut saya macam Shaolin tau. Shaolin soccer. Itu budak yang apa? Yang tunjuk bontot itu Sinchan lah. Dulu saya ramai panggil saya Sinchan tau. Sudahlah. Tak mau cerita banyak lah. Jom, Man. Nanti kita plan satu malam. Kita pergi tu rumah Zakaria itu. Zaka ke Zakaria? Lebih kurang macam itulah. Let's go, Man. Selepas Aman dan Zifutang telah membuat perancangan yang rapi, iaitu mereka berdua akan pergi secara senyap-senyap ke rumah Zakaria ni untuk tengok adakah perbuatan khianat ni, adakah apa yang dilalui oleh Aman dan juga Melati ni disebabkan tunang si Melati, Zakaria ni yang buat. Lalu Aman pun dikatakan selepas Melati dah beberapa kali lagi terkena rasukan histeria apa semua, Aman pun pergilah dengan Zifutang ni selepas pukul 12 malam. Mereka secara senyap-senyap menaiki basikal milik Zifutang ni dan menuju terus ke rumah Tok Ketua Kampung, iaitu rumah si Zakaria ni. Lalu selepas dah sampai je ke rumah Zakaria ni, secara perlahan Aman dan juga Zifutang ni pergilah mengendap betul-betul di dalam bilik Zakaria ni. Bilik Zakaria terletak di belakang rumah. Lalu Aman pun tengok di celah-celah kayu rumah tu, dan alangkah terkejutnya si Aman dan juga Zifutang apabila mereka berdua dapati Zakaria berada di dalam bilik tidur dia dalam keadaan tengah duduk bersila, dan Aman ni boleh nampak beberapa batang lilin dinyalakan di dalam bilik Zakaria ni. Dan pada masa itu, diorang berdua seakan-akan tidak percaya apa yang berlaku. Dan sewaktu Zifutang dan Aman ni tengok apa yang Zakaria lakukan, mereka berdua boleh dengar yang Zakaria ni seakan-akan tengah membaca sesuatu, seakan-akan tengah membaca mantra-mantra yang mereka berdua tak faham pun. Melati, Aman. So bila dah dengar macam tu,
sewaktu ni Aman dan Zifutang ni dah teramat takut dah. Ya Allah, first time aku nampak depan mata. Selalu aku tengok dalam TV je, selalu aku tengok dalam cerita-cerita Melayu je. Sekarang ni betul-betul depan mata aku boleh tengok Kuang Hajur punya Zakaria. Engkau yang menyantau, engkau yang menyihir aku dan juga Melati Dan apabila masa Aman dan Zifutang ni nak beredar daripada rumah Zakaria ni, selepas mereka dah puas dah tengok apa yang Zakaria ni buat sebenarnya dalam bilik dia, tiba-tiba alangkah terkejutnya si Aman dan juga Zifutang ni apabila diorang tengah syok mengendap si Zakaria ni. Tiba-tiba Zakaria ni dalam keadaan kepala tunduk ke bawah. Zakaria ni mendongak dan terus memandang tepat, seakan-akan Zakaria ni dia macam tahu yang dia sedang dihendap oleh Aman dan juga Zifutang ni. Dan apabila Zakaria ni tepat memandang Aman dan Zifutang, Aman boleh nampak mata Zakaria ni bukanlah mata manusia biasa. Mata Zakaria ni merah menyala, seakan-akan ada hantu, ada jin yang merasuk badan Zakaria ni. Lalu Aman dan Zifutang pun tak lengah masa, terus cabut, terus berlari dalam keadaan yang teramat takut, terus beredar daripada rumah Zakaria ni. Aman ni terus jerit dekat Zifutang, "Zifutang, calik bot, calik bot, calik bot!" Dan masa tu Zifutang pun tak faham apa yang Aman ni cakap. Apa you cakap Aman? Apa you cakap? Calik bot, cabut, cabut! Terus mereka berdua lari dengan begitu pantas. Basikal Zifutang pun tinggal je dekat rumah Zakaria. Dah tak tahu dah memang teramat takut dah. Dan Zifutang pun terus cakap dekat Aman, "Sekarang ni kita sudah tahu mah, kita sudah tahu yang Zakaria ini punca you terkena mah. Apa yang you nak buat Aman?" Lalu Aman pun cakap, "Aku lebih rela dibenci oleh penduduk kampung, aku lebih rela dibenci oleh mak bapak Melati, tetapi niat aku nak juga selamatkan Melati. Aku nak juga bagi tahu keluarga dia hal yang sebenar." Lalu Aman dan Zifutang pun cepat-cepat pergi ke rumah keluarga Melati ni untuk memberitahu apa yang mereka nampak pada malam tu. Tetapi alangkah malang sekali, Mak Melati ni langsung tidak mempercayai kata si Aman ni. Siap Mak Melati cakap, "Engkau ni berani engkau korang berdua berani jejak kat rumah aku Aman, cukup lah. Engkau ni tak boleh terima kenyataan ke yang Melati ni dah jadi tunangan orang? Engkau sampai nak memfitnah tunang si Melati Zakaria tu. Dia tu budak baik, dia tu ada duit punya orang tau. Engkau jangan samakan dia macam kau. Aku rasa ini semua perbuatan kau tahu tak? Engkau beredar lah sekarang. Aku tak perlukan pertolongan orang macam kau lah. Dah, keluar kau daripada rumah aku." Terus diperembat keluar. Lalu Aman dan Zifutang ni pun beredarlah dalam keadaan sedih. Tetapi Aman ni masih memikirkan sesuatu. Lalu Zifutang pun tanyalah si Aman ni, "Aman, so how sekarang? Macam mana? Mak dia pun tak percaya you mah. Saya pun rasa apa yang kita buat ini sia-sia mah. Lu nak buat apa sekarang?" Lalu Aman bercakap kat Zifutang, "Hati aku hanya untuk Melati. Ini takkan mematahkan semangat aku. Kalau mak dia tak percaya aku, engkau tunggu je. Ini Aman lah. Ini Rahman Muttalib lah. Siapa yang tak kenal? Aku tak pernah gagal dalam perancangan aku lah. Kalau mak dia tak percaya aku ada seorang kawan yang kemungkinan dapat menyelesaikan masalah ni lah. Mak dia perlu tunggu je. Engkau pun Zifutang, engkau tunggu je lah. Aku call kawan aku ni. InsyaAllah kawan aku ni akan memberitahu hal yang sebenar. Bukan saja kepada penduduk kampung, malah kepada kedua ibu bapa Melati tu. Berani dia cabar aku Berani dia fitnah aku macam ni. Padahal aku pun takut, aku pun terkena mimpi apa semua. Nak cakap aku pula yang menyihir. Padahal aku manalah tahu apa. Aku ni niat nak membantu sahaja." Lalu disokong oleh Zifutang. Zifutang pun cakaplah dekat Aman ni, "Betul mah. Apa you buat kita ni jahat-jahat tapi hati kita bersih mah. Saya rasa ini semua memang itu perbuatan Zaka itulah." Lalu Aman pun cakap, "Engkau ni cakap nama penuh dia, tak payahlah nak short form. Zakaria nama dia." "Alamak, saya Cina mah, saya mana tahu. Saya pun sudah benci dia lah. Kalau kita benci dia, kita panggil Zaka sajalah. Buat apa mau nama penuh? Saya pun mau termuntah lah sebut
ataupun nama penuh dia. Lalu mereka berdua pun meneruskan dengan rancangan yang kedua mereka, iaitu Aman ni akan menghubungi kawan baik dia yang merupakan seorang perawat Islam untuk datang membantu diri dia dan juga kekasih hati dia, Melati, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak geng puaka sekalian. Salam Jumaat, salam tahun baru. Kita dah tak lama lagi dah nak mula tahun baru dah. Lagu ni apa hal tiba-tiba Ustaz Mustaqim ada pula ni? Alamak, hampa rindu ke? Sebenarnya macam ni cerita dia. Ustaz ni dihubungi oleh kawan Ustaz yang bernama Rahman Muttalib ataupun orang kampung panggil dia Aman. Walaupun perangai dia tak berapa nak aman, tetapi Ustaz apabila dengar cerita dia tu, alamak, sayu hati Ustaz ni. Sebab apa? Sebab dikatakan adalah seorang gadis yang Aman ni minat, nama Melati, asyik kerasukan saja. Dan Aman ni cakap dia dah tahu dah puncanya, tetapi mak bapak si Melati ni tak nak percaya. Sebab itulah Ustaz ditugaskan datang ke kampung ni untuk cubalah membantu apa yang boleh, apa yang Ustaz tahu, supaya Melati tu sihat seperti sedia kala. Jadi nak dipendekkan cerita, kalau tak panjang sangat cerita dia, Ustaz pun pergilah ke rumah kedua ibu bapa mak Melati ni. Ustaz pun kasihlah salam, Assalamualaikum, disambutlah oleh kedua ibu bapa si Melati ni. Dan mak dia pun tiba-tiba tercengang tengok seorang ustaz yang handsome betul berdiri depan pintu rumah. Lalu mak si Melati ni pun cakap lah, hang ni siapa sebenarnya? Aku pelik-pelik lah kampung ni. Ni dah apa pula ni? Ustaz pula datang kan? Lalu Ustaz Mustaqim pun cakap lah kat mak dia, Assalamualaikum Makcik Rokiah. Woi, tak payah marah sangat. Saya ni diutuskan oleh Aman, tetapi tak payah marah-marah. Saya ni datang untuk merawat si Melati. Saya dengar anak acik tu sentiasa histeria, kerasukan. Lalu mak dia pun walaupun dalam benci-benci, lagi-lagi pula bila Ustaz sebut nama si Aman tu, izinkan Ustaz tengok, sebab maybe dah tertarik dengan keimanan Ustaz pakai lagu ni apa semua kan. Alamak. Lepas tu Ustaz pun pergilah. Okey, dah nak mula dah kisah suspense. Biar Ustaz serius sikit. Bila Ustaz masuk dalam rumah tu, kebetulan bila Ustaz tengok si Melati ni, alamak, iman Ustaz tu lagu tu jadi dah. Sebab apa tu? Sebab goyang Melati ni. Hoi, patutlah Aman suka. Kalau Ustaz tahu, dah lama dah Ustaz mencelah kan, mengorat juga si Melati ni. Memang cantik, tetapi lepas Ustaz dah baca beberapa ayat-ayat ruqyah, jin yang merasuki, yang mengacau si Melati ni dah mula masuk dalam badan dia. Lalu Melati ni pun daripada gadis yang comel molek, dah mula dah macam singa. Dah mula, hei Ustaz, apa hal asyik-asyik muka kau? Asyik-asyik muka kau. Apa, dekat Malaysia ni dah tak ada ustaz lain ke? Lalu Ustaz Mustaqim pun menjalankan tugas Ustaz lah, menyoal siasat apa benda yang duduk dalam badan si Melati ni. Lalu Ustaz Mustaqim pun tanyalah jin ni, hang ni, kenapa yang hang ni tak habis-habis nak mengacau, nak mengganggu anak cucu Adam ni? Hang ni datang daripada mana? Sebelum aku sakitkan kau, sebelum aku baca ayat-ayat ruqyah yang boleh buat kau terbakar, cuba kau bagi tahu aku, hang ni saka ke, hantu belaan ke, ataupun sihir? Sebelum aku baca ayat ruqyah, bagi tahu, explain to me. Ustaz pun cakap kat jin tu lagu tu lah. Lepas tu si jin yang merasuk dalam badan Melati ni pun cakaplah dekat Ustaz, aku bukan saka. Aku adalah hantu belaan. Tuan aku memang nak Melati ni sakit. Tuan aku suruh dia putuskan hubungan antara Melati dan juga Aman. Apa kau peduli? Suka hati akulah. Ustaz, tak payah sibuk. Asyik-asyik nak famous je. Keluarlah daripada rumah ni.
Lalu ustaz dimarahi oleh jin ni. Dan setelah dah berdialog selama setengah jam, tak boleh juga nak tahu punca dia sebab apa. Ustaz pun mulalah baca beberapa ayat ruqyah. Lepas tu ustaz pun cuba juga merawat ataupun nak ambil tahu macam mana boleh lagu ni, macam mana melati ni boleh seteruk ni kena gangguan kan. Lalu ustaz pun cakap dekat jin tu, "Hei, sekarang ni aku nak hang keluar daripada badan perempuan ni. Perempuan ni tak berdosa. Yang hang nak pergi rasuk, yang hang nak pergi ganggu dia buat apa? Hang ni jin kafir. Apa kata hang masuk Islam? Kan lebih molek kalau hang tak nak keluar juga, hang bersedialah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia." Tengah ustaz melakukan ruqyah perubatan tu, tiba-tiba ustaz terdengar ada suara seorang makcik ni tiba-tiba mencelah. Ustaz pun tengoklah siapa pula yang mencelah ni. Nah, tu dia. Iman tak dapat diwarisi dari segenap anak yang bertakwa. Iman tak... Ustaz! Alah, maaflah Kak Ram ternyanyi pula. Dengar Ustaz time ruqyah tadi tu macam lirik lagu Raihan. Kak Ram ni memang suka lagu Raihan kan? Alamak, Ustaz handsome kau. Kebetulan. Macam mana Kak Ram boleh ada pula ni? Sabarlah, kita nak cerita lah ni. Ni Kak Ram tengah jual-jual tudung kan dekat kampung ni. Daripada KL nak pergi ke Johor. Lalu pula kampung ni, lalu-lalu tu dengar orang jerit kau. Ingatkan nak beli tudung Kak Ram. Kak Ram pun masuk. Tiba-tiba tengok ada ustaz lah. Rupanya histeria. Alamak. Geram pula kita kan. Lain kali bagi tahulah. Jin ni pun nak merasuk. Ustaz ni pun lambat sangat. Cuba Kak Ram yang uruskan jin ni. Kan senang. Lepas tu Kak Ram pun ni Kak Ram mencelah sikit. Lepas Ustaz Mustaqim ni lambat sangat kan, nak ruqyah apa semua lambat sangat. Kak Ram pun apa lagi, Kak Ram masuk lah. Kak Ram terus tanya, kau ni tak erti keluar ke? Asyik nak menyusahkan anak orang je kan. Lepas tu jin tu marah pula Kak Ram. Engkau ni siapa pula ni? Alamak, bising betul lah makcik ni. Dah bila dia cakap macam tu, Kak Ram tak kasi can lah. Kak Ram pun piat telinga dia. Tak tahulah nama apa, Melati ke apa kan. Kak Ram piat telinga dia. Lepas tu kita dah geram kau. Cakap kat jin tu, engkau keluar sebelum aku backhand kau sekejap lagi. Degil sangat ni, apa hal ni? Kau tak kenal aku ke? Aku ni Kak Ram tau. Main-main pula dengan kita. Keluar, syuh. Kak Ram halau macam kucing je kau. Terus jin tu keluar macam tu kan. Kan senang. Dia nak kena berasar sikit. Ustaz ni nak macam tu ruqyah lah. Alah, konon-kononnya gempak lah tu. Kita ni penjual tudung je pun apa jin keluar terus. Takut agaknya sebab mulut Kak Ram ni macam train kau punya laju. Kau cakap Selepas Ustaz Mustaqim dapat pertolongan daripada Kak Ram yang kebetulan ada dekat situ semasa Melati ni kerasukan, Kak Ram dengan Ustaz Mustaqim pun bersama-sama cuba merawat masalah yang dihadapi oleh keluarga Melati ni. Dan akhirnya dengan izin Allah berjaya dikeluarkan segala sihir, segala jin yang menghantui si Melati ni. Dan turut ada bersama-sama aman di rumah si Melati ni. Dan aman juga turut dirawat oleh Ustaz Mustaqim. Dan atas pertolongan Kak Ram yang begitu garang, aman pun berjaya disembuhkan. Dan dikatakan akhirnya khianat yang dibuat oleh Zakaria selama ni terhadap Melati dan juga Aman adalah sebab dendam. Disebabkan Zakaria ni tidak suka. Dia tahu yang Melati sebenarnya tak cintakan dia, tetapi Melati suka kepada Aman ni. Sebab itulah dia sanggup menyihir tunang dia sendiri supaya seakan-akan dia boleh fitnah. Lagi-lagi pula dia dah tahu dah penduduk kampung memang cukup benci kepada Aman ni. Dia kalau boleh nak biar Aman ni keluar daripada kampung tu. Dan dia memang suka apabila segala fitnah, segala tomahan ditujukan kepada keluarga si Aman ni. Tetapi sepandai-pandai tupai melompat,
akhirnya jatuh ke tanah jua. Pertunangan di antara Zakaria dan juga Melati diputuskan dan mak kepada si Melati iaitu Puan Rokiah menangis teresak-esak. Dia rasa teramat sedih. Orang yang paling dia benci, orang yang paling dia tak suka, akhirnya orang itulah yang membantu keluarga dia untuk mencari punca dan akibat sebenarnya. Kalau bukan kerana Aman, anak engkau si Melati tu silap-silap dah berkahwin dengan Zakaria, lelaki yang tak guna, yang sanggup gunakan sihir semata-mata untuk kepuasan nafsu sendiri. Dan walaupun segalanya telah menjadi baik, Puan Rokiah pun telah boleh menerima Aman, tetapi tidak lama selepas itu, disebabkan gangguan sihir ataupun santau yang ditujukan kepada Melati ni telah berlarutan dengan sekian lama, akhirnya selepas 3 bulan Melati menghembuskan nafas yang terakhir. Melati tidak boleh tahan. Apa sahaja kesakitan yang dialami semasa terkena sihir tu telah menyebabkan tubuh badan si Melati ni menjadi lemah, dan akhirnya hajat untuk mengahwini kekasih hati dia Aman tidak kesampaian, dan Aman pun berasa begitu sedih walaupun dia rasa yang segala benda ni terjadi kerana dia, tetapi tak lain tak bukan ini adalah salah mak si Melati sendiri. Disebabkan Puan Rokiah ni tak nak percaya apa yang dikatakan oleh Aman, akhirnya telah meragut nyawa anak perempuan kesayangan dia sendiri. Dan Aman berjanji yang Melati, walaupun dia tidak berjaya menjadikan Melati sebagai isteri dia, tetapi percayalah Melati, engkaulah cinta hingga hujung nyawaku, engkaulah permaisuri hatiku, dan semoga kita ditemukan di syurga Allah kelak. Engkau tenanglah di sana Melati. Aku redha dan aku pasrah dengan segala ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala, dan inilah jalan yang terbaik buat kita berdua. Alhamdulillah. Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni yang sungguh tragis, yang penuh dengan drama. Dan sepanjang tahun 2022, aku rasa penutup bagi tahun 2022 ni sebelum kita melangkau ke tahun baru 2023, inilah salah satu episod ataupun satu-satunya episod yang aku banyak mainkan watak. Untuk apa? Untuk memberikan hiburan kepada korang, dan janganlah serius sangat. Aku nak meminta maaf sebelum masuk tahun baru, sebelum masuk tahun 2023, aku ingin menadah 10 jari meminta keampunan dan maaf kalau sepanjang tahun ni aku ada tersalah cakap, terkurang bahasa, ada penyampaian aku yang mengguris hati korang. Itu semua adalah kelemahan aku sendiri, dan yang baik hanyalah datangnya daripada Allah Subhanahu Taala. Dan insya-Allah aku harap kita semua dipertemukan untuk tahun hadapan 2023. Aku akan buat lebih terbaik untuk hiburan korang semua, dan insya-Allah semoga tahun baru, azam baru, kita semua dimurahkan rezeki, dan insya-Allah Zaf Channel akan berjaya bersama geng puaka semua. So happy new year, selamat tahun baru guys. Semoga kita semua dirahmati Allah dan dimurahkan rezeki. Insya-Allah kita jumpa lagi pada tahun hadapan dalam malam puaka. Bye bye guys, selamat tahun baru. Stay safe, stay healthy.